Siri bercakap dengan jin bahagian luar. Bertemu dengan penunggu babi hutan. Percakapan Datuk dengan jin semakin hangat. Secara perlahan-lahan, percakapan itu bertukar kepada peterangan kebatinan. Kemampuan dan kekuatan Datuk benar-benar teruji. Mata Datuk bercahaya garang dengan urat-urat timbul di dahi dan lengannya. Peluhnya jangan dikira, terus-menerus membasahi seluruh badan. Datuk tahu kalau dia kalah, dia akan rebah ke bumi. Seluruh badannya akan lebam. Jadi Datuk bertekad untuk melawan dengan apa cara sekalipun. Masa berlawan, itulah Datuk terasa cupik telinga sebelah kirinya lembik. Datuk senyum, satu tanda baik. Kemenangan akan berada di pihaknya. Datuk terus mengucapkan begini. Jong kelijong, tali cemati, tebang bulu, bunting pagi, malamau. Belum pun tamat Datuk mengucapkan mentera itu, dia terasa pangkal belikatnya keras macam batu. Datuk tidak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Datuk terus bertempik dengan menyeru nama guru ilmu batinnya. Serentak dengan itu, Datuk mengambil senapang seraya berkata, kalau aku kalah, aku rebah. Kalau aku menang, aku berdiri dan kau pulang ke tempat asalmu. Datuk pun melepaskan satu tembakan kepada rusa. Tepat tembakan Datuk kena pada kening rusa. Rusa yang berjumlah 7 ekor itu hilang entah ke mana. Kawasan itu jadi sepi. Pemandangan Datuk kembali normal. Yang wujud di depannya sekarang ialah sebatang pokok besar dengan akar-akar bergayutan yang mencecah muka bumi. Datuk menang dalam pertarungan itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Datuk segera mencari anak-anak kayu yang bercabang 7 yang mengarah ke matahari jatuh. Anak kayu bercabang 7 itu Datuk tikam ke bumi. Cabang yang 7 ke bawah. Lepas itu Datuk memotong cabang 7 lalu berkata, ini kawasan manusia dan kau telah pulang ke tempat asalmu. Datuk pun mencari arah dia mula masuk tadi. Dia duduk di situ lebih kurang setengah jam. Kemudian baru kawan-kawannya pulang. Semua binatang buruan dimasukkan ke dalam bonet kereta Ford Anglia, kepunyaan Datuk. Dalam perjalanan pulang, Datuk dan kawan-kawannya singgah ke Pekan Pengkalan Baru. Mereka makan dan minum kopi di sebuah warung dekat surau. Secara kebetulan, tuan punya warung itu adalah kenalan Datuk yang sama-sama datang dari Aceh. Datuk pun menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya. Menurut tuan punya warung itu, setiap pemburu yang berjumpa dengan rusa yang berjumlah 7 selalunya cukup sulit untuk keluar dari kawasan hutan. Kalau keluar pun, dia tidak akan sehat atau separuh gila. Biasanya bila mereka sampai ke rumah, mereka terus sakit dan meninggal. Masa sakit itulah mereka tidak tentu arah. Kalau silap dilayan atau tidak berjumpa dengan dukun yang handal, penyakit itu akan berjangkit pada si anak. Biasanya sakit itu suka pada anak bungsu. Terang tuan punya warung itu pada Datuk. Datuk terdiam, kemudian Datuk mengajak tuan punya warung itu ke tepi sungai. Datuk minta tuan punya warung itu memandikannya dengan air yang bercampur dengan daun 7 jenis untuk mengelakkan badi rusa itu mengikut Datuk balik ke rumah. Walau bagaimanapun Datuk terhindar dari serangan sebarang penyakit. Malah kegemarannya untuk memburu bertambah giat dan hebat. Asal terdengar saja ada kawasan terdapat landak, kancil atau kijang, Datuk tidak akan melepaskan peluang untuk memburu. Kalau tidak dapat waktu siang, dia akan pergi waktu malam. Memburu adalah suatu kerja yang amat dicintai oleh Datuk. Kalau sudah tiba masanya Datuk untuk berburu, jangan siapa cuba menghalang. Dia tidak peduli. Kalau dilarang juga, Datuk naik darah. Selalu jadi korban kemarahan Datuk ialah nenek saya yang tidak begitu senang dengan sikap Datuk itu. Selain dari berburu, Datuk cukup rajin belajar ilmu-ilmu kebatinan. Datuk pernah bertapa di gua ulu licin 7 hari 7 malam tanpa makan sebiji nasi. Tapi tubuh Datuk tidak susut. Kalau ada dukun ilmu batin mengubat orang secara kebatinan, Datuk tidak segan-segan berkawan dan mencuri ilmu dari dukun itu. Anehnya, Datuk tidak berhajat untuk menjadi seorang dukun. Semua yang dicari hanya sekadar untuk pelindung diri, kata Datuk. Pada suatu pagi Ahad, Datuk telah menerima kunjungan seorang temannya dari Port Well, dekat Taiping, iaitu Li Konghua, seorang pengusaha kilang kopi. Setelah berbincang agak lama dengan kawannya itu,
Datuk pun mengambil keputusan untuk pergi memburu babi yang selalu merosakkan tanamannya di Paya Besar. Kawannya itu bersetuju. Mereka terus pergi ke balai berwas memberitahu tentang hajat mereka untuk memburu babi. Hasrat Datuk dan kawannya itu tidak dihalangi oleh pihak polis kerana kawasan Paya Besar masih lagi belum terlibat dengan kawasan hitam. Dengan kereta Ford Anglia, mereka masuk ke dalam kawasan Paya Besar ikut jalan 6 kaki. Sampai ke kawasan kebun getah lebih kurang pukul 10 pagi. Kemudian Datuk dan kawannya itu menyusul jejak tapak kaki babi menghala ke utara. Lebih kurang 2 jam berjalan, babi yang dicari masih tidak ditemui. Mereka masih tidak berputus asa. Lee Kong Hua sudah merancangkan bila dapat babi hutan nanti, dia akan membawa babi itu pulang dengan lori kepunyaan seorang kawannya yang sudah bersetuju datang ke kebun getah Datuk lebih kurang pukul 3 petang. Dia mengira paling kurang 5 ekor babi akan diperolehinya kerana dia tahu Datuk memang cekap menembak. Jalan punya jalan. Akhirnya Datuk dan kawannya tersua dengan seekor babi hutan yang besar. Datuk melepaskan tembakan, tapi babi segera melompat masuk ke dalam beluka kecil yang penuh dengan pokok serunai laut senduduk. Datuk dan kawannya mengelilingi beluka kecil itu. Tiba-tiba babi itu keluar dari belukar dan berlari ke arah ulu dendang. Mereka terus memburunya. Masa memburu, Datuk dan kawannya terserempak dengan satu kumpulan babi, dan babi yang mereka kejar itu berada tidak jauh dari kumpulan tersebut. Dia sudah luka. Datuk memberitahu kawannya. Hati-hati, babi hutan luka selalunya ganas. Aku tahu. Tunggu di sini. Dia mesti ditembak. Kalau tidak, kita akan diserangnya. Tambah Datuk lagi. Kawannya akur pada cakap Datuk. Datuk memintas babi itu dari belakang. Babi itu berpusing menghadap ke Datuk. Alangkah gembiranya hati Datuk. Dia sudah mengambil tempat yang baik. Dia terus menghalalkan muncung senapang ke arah kepala babi hutan itu. Macam selalu, sasaran yang dipilih oleh Datuk ialah pada kening setiap binatang buruannya. Bila pemetik senapang mahu ditarik, babi itu memusingkan tubuhnya lalu masuk ke hutan sebelah kiri. Datuk terus mengikutinya dengan tenang. Suatu ketika, binatang itu berhenti. Datuk sudah pun mencari tempat yang baik untuk melepaskan tembakan. Entah macam mana, bagaikan ada suatu kuasa yang menarik tangan Datuk, menarik pemetik senapang. Dan satu ledakan bergema. Babi terkejut dan terus lari. Datuk terus juga memburu hingga sampai ke ulu sungai Dendang. Di seberang sungai, Datuk melihat babi hutan itu menyondol-nyondol tanah dengan tenang. Dia menyeberang melalui sebatang pokok merbau tumbang yang merintangi sungai Dendang. Jadi berada di kawasan itu, seperti berada di kawasan sendiri, fikir Datuk. Datuk pun sampai ke seberang. Ternyata Datuk tidak boleh mendekati babi itu, kerana dipisahkan oleh satu kolam kecil yang airnya keruh. Kalau Datuk melepaskan tembakan dari situ pun boleh, tapi Datuk tidak mahu. Dia mahu menembak babi jarak yang dekat sekali. Datuk pun melompat kolam kecil yang seluas kira-kira 5 kaki itu. Datuk merangkak dan mencari tempat yang baik. Babi hutan itu terus juga menyondol tanah. Datuk berdiri di sebalik pokok ara. Tiba-tiba Datuk terasa telinganya berdesing. Pandangannya berubah jadi berpinar-pinar. Datuk bagaikan berada di satu dunia lain yang sunyi tapi amat menyeramkan. Dengan pokok-pokok yang beraneka ragam, dengan akar yang berjuntai, Datuk mengira semuanya terjadi kerana dia terlalu letih. Banyak membuang tenaga kerana berlari. Dia mahu merebahkan babi hutan itu dengan segera. Kalau babi itu tidak mati, nanti dia mengamuk. Semua penoreh getah di Paya Besar akan diserangnya. Datuk tahu, kalau babi hutan mengamuk cukup buruk padanya. Datuk melihat babi hutan itu menyondol tanah di pangkal pokok besar. Datuk meletakkan buntut senapang di bahu. Dengan hati-hati, dia pun menarik pemetik senapang. Datuk jadi gawat sekali. Senapang itu tidak berbunyi dan babi hutan terus menyelinap ke balik pokok besar. Dari celah pokok besar itu muncul seorang wanita yang sungguh cantik. Dia mahu mendekati Datuk dan mengatakan bahawa babi itu tidak berada jauh daripada pohon itu. Dia suruh Datuk memburunya dan Datuk sudah tahu. Dia terperangkap lagi. Wanita di hadapan Datuk terus bercakap dengan manjanya. Bau harum yang sangat asing menyusup lubang hidung Datuk. Datuk merasa dirinya seakan melayang-layang. Datuk segera bertafakur, menyatukan mata batin dan seluruh kekuatan panca inderanya.
Dia terasa ada sesuatu kuasa yang menyuruh dia ke seberang sungai. Datuk menentang kuasa itu dengan penuh keyakinan. Kali ini Datuk terasa dia mula tewas. Dia terdengar suara perempuan cantik itu ketawa. Datuk membuka mata. Perempuan cantik itu sudah tiada lagi di hadapannya. Datuk berpatah balik. Bila Datuk sampai ke seberang, suara desing di telinganya sudah hilang. Pandangannya tidak berkunang. Pokok-pokok besar yang dilihat bergayut dengan akar tadi, ternyata hanya pokok-pokok kecil yang tidak ada akar bergayut. Datuk duduk di situ. Beberapa saat kemudian, kawannya Li Kong Hua pun sampai ke tempatnya. "Kenapa?" tanya kawan Datuk. "Kita balik." Mereka pun segera pulang ke kebun getah. Sampai di situ, sudah ada lori yang dijanjikan oleh Li Kong Hua menunggu. Datuk terkejut. Di samping pemandu itu, terdapat dua anggota polis. Seorang berpangkat sarjan dan seorang lagi polis biasa. Datuk kenal yang berpangkat sarjan itu. Namanya Ali. Lebih dikenali sebagai nama Sarjan Ali. Orang payah arah dan membeli tanah berhampiran dengan rumah Datuk. "Kenapa, Tok?" tanya Datuk dengan tenang kepada sarjan itu. "Kalau saya tahu tadi, awak nak memburu mesti saya tahan. Saya tahu awak akan sampai ke Ulu Dendang," kata Sarjan Ali. Datuk diam. Kemudian Sarjan Ali terus menyoal Datuk kalau Datuk mengalami perkara ganjil semasa berburu. Datuk bercerita apa yang dialaminya tadi. "Saya dah duga kawasan itu keras dan ada penunggunya. Banyak orang yang berburu ke situ tidak pulang. Sebulan dulu, Cina dari Setiawan hilang gaib entah ke mana. Berburu di situ. Bila dikesan cuma jumpa kain dan rangka sahaja yang tinggal," sambung Sarjan Ali. Meremang bulu rumah Datuk mendengarnya. Kemudian Datuk dan kawannya ke jalan besar, terus pulang ke rumah. Penerangan yang diberikan oleh Sarjan Ali itu membuat Datuk ingin lagi sekali pergi berburu di daerah itu. Walau bagaimanapun, hasrat itu dibatalkan oleh Datuk sesudah dia menemui seorang tua di kampung Cangkat Berangan. Orang itu berkata pada Datuk begini, "Jangan pergi. Kalau kau menerima cakap perempuan itu yang menyuruh kau mencari babi itu, kau akan hilang entah ke mana. Saya nak jumpa juga. Tambahkan lagi ilmu pendinding diri untuk kau," kata orang tua itu. Namanya Tok Aki Simbang. Waktu mudanya, dia seorang pendekar. Malah pernah terlibat dalam peperangan Larut. Dia adalah orang kuat Long Jaafar. Datuk pun belajar lagi beberapa ilmu kebatinan dengan Tok Aki Simbang. Orang tua itu pun mencurahkan ilmunya pada Datuk. Dan Datuk pun menanamkan azam untuk bertemu lagi dengan perempuan cantik itu. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا